if you want to become a champion again, you have to train like a champion, you have to think like a champion, and you have to act like a champion. Because champion doesn't wait for you. You need to chase it. Kita kena kejar champion tu. If you cannot fly, you have to run, gentlemen. If you cannot run, you have to walk. If you cannot walk, you have to crawl, gentlemen. Whatever it takes. Whatever it takes. Sebelum ni saya ada sembang dengan member lah, macam sembang dari sudut politik, mengumpat orang sampailah ke sukan. Kita membawang macam-macam, kita membawang. Tapi bab sukan terbuka lah cerita pasal sukan kanu ni kan. Katanya Johor memang power kanu hari tu sebab juara semua kan. Tapi itulah masalahnya dia tak dipertandingkan macam Bos Mike cakap. Macam mana tuan? Terjejas tak hasrat nak jadi juara Sukma sekali lagi? Tapi based on apa tu Bos Mike cakap tadi, rasanya tak terjejas sangat kan? Mungkin ada benda lain yang boleh share ke? Benda-benda lain yang kita boleh pukul kau-kau ke apa ke? Betul Cik Azman. Saya rasa tu soalan yang paling baik tu. Soalan paling bagus. I think it's a very good question. Okay, untuk sukan kanu, season lepas dia telah menyumbangkan 22 pingat emas Cik Azman. Sebab tu nombor 1 dan nombor 2 masa kita juara tu jauh. Kita tinggalkan nombor 2. Jadi bila kita dah tahu kanu tak dipertandingkan, memang agak terjejas juga. Tapi dia kena ingat dalam sukan ni, atlet kanu ni, kita pun dah ada kita punya unit sains sukan, sport science. Sport science ni very important Cik Azman. Sebab tu kalau Cik Azman tengok contoh paling terdekat yang kita boleh nampak, Datuk Azizul. Berbadan kecil tapi dia boleh melawan contender dia badan besar. Itu sport science Cik Azman. Orang besar tolak, Azizul tarik. So dekat situ. Jadi kita gunakan kita punya sains sukan ni. Sebab budak-budak kanu ni tangan dia besar-besar Cik Azman. Jadi kita ada dah kita punya scouting agent ataupun dalam MSN tu sendiri. So kelebihan dia bukan hanya dia boleh mendayung kanu tu sendiri. So dengan kekuatan tangan dia mungkin dia boleh angkat berat. So sebab ada atlet kita, dia perempuan, dia dahulu sebagai pemain rugby. Tapi bila dengan adanya sains sukan dan juga kita punya sport conditioning kita, coaches, dia tengok budak ni dia boleh main sukan karate. Dan bila kita letakkan dia di dalam sukan karate, setakat ni juara semua sekali Cik Azman. Jadi maksudnya benda ni dia bukan berkisahkan pasal bidang sukan, tapi this is sport science. Sport science Cik Azman. So kita tengok seseorang atlet tu secara holistik, dia boleh pergi mana, kita susun. Betul. Masak tim lain. Betul. Dia contoh Olimpik lah Cik Azman. Kita tengok China China punya sport science saya rasa nombor 1 dalam dunia lah. Sebab sebagai contoh, atlet dia untuk terjun ni, dia tak letak badan besar. Dia letak budak yang badan kecil. Jadi bila dia terjun tu, air tu macam tak ada lecak pun. Splash tu tak banyak. Itulah adanya aplikasi sains sukan tu. Jadi bila kita lihat atlet-atlet kanu kita ni yang berbadan besar dan kekuatan tangan dia memang luar biasa lah. So kat situ kita boleh letakkan dia dalam sukan-sukan yang melibatkan fizikal tangan. Tinju contohnya. Jadi dekat situ yang kita melihat kita tak naklah kita punya atlet kita yang kita dah training sebelum ni, sebagai contoh kanu ni, dan bila sukan tak dipertandingkan, kita abandon atlet itu tak. So kita akan ambil, kita akan tengok kekuatan mana yang boleh diguna pakai untuk kita serapkan pada sukan-sukan yang lain. So insyaAllah kita punya strategi kita pun, selain daripada tu, kita pun fokus juga pada sukan-sukan wanita Cik Azman. Sebab kebanyakan dia, negeri-negeri lain ni, dia fokus pada sukan lelaki. Lelaki saja, selalunya macam itu. Betul. Jadi wanita ni kurang. Sebab yelah, walaupun dah contoh lah 50 pingat emas, 20 daripada wanita. So kalau kita tak konsentrate dekat wanita, kita dah rugi 20 macam tu saja. Betul. Jadi wanita ni pun kita kena tengok juga. So adalah kita punya strategi, tactical, analisis, semua ada. No wonder saya tengok Bos Mike macam confident ni, sebab saya risau bila kanu tu tak dipertandingkan, cakap kita dah lost banyak situ kan. Betul. Maksudnya kita transfer dia orang ke tempat lain dan kita fokus benda orang yang tak fokus. Betul. So yelah, tak apalah, kanu pun kanu lah kan. Betul. Okay. Saya suka benda ni. Strategi, management dengan sport science tu. Sport science tu sendiri. Terbaik. Jadi lagi satu sebelum ni kita tengok MSN negeri Johor ni,
memang bekerja keras lah siang malam untuk pembangunan atlet. Dari akar umbi, amatur hinggalah ke pro lah. Ada program Rise Up yang dia collab dengan UTM Betul. UTM untuk cari bakat baru dan juga lahirkan ramai, dia orang panggil thinking athletes. Jadi sejauh mana benda ni berkesan? Sebab saya macam kurang faham dari sudut konsep thinking athletes tu. Okey, Cik Azman. Sebelum tu kita cerita pasal Rise Up. Rise Up ni maknanya Rise Up. So Rise Up ni adalah merupakan program pembangunan yang telah diwujudkan di Majlis Sukan Negeri Johor untuk kita scouting atlet. Kita wujudkan jurulatih di setiap daerah dan kita adakan sukan Rise Up Games. Sukan trust. Jadi kat situlah kita punya kolam kita untuk kita mencari bakat. Jadi sebab kalau kita melihat baru-baru ni sukan rugby Cik Azman. Dulu rugby ni bila final dia tak sekolah sama penuh RMC. Tu normal lah penuh RMC sebab gitu. sukan tu dah memang sinonim dengan sekolah-sekolah elit ni. Tapi tu my surprise, tiba-tiba final tu sekolah daripada Mersing Cik Azman. Mengalahkan sekolah-sekolah elit ni dalam final. Jadi kat situ saya terperasan, maknanya kita punya akar umbi di Mersing ni ataupun di daerah-daerah yang jangkauan dia jauh lah kalau dibandingkan Johor Bahru ni. So ada atlet-atlet yang tersembunyi ni Cik Azman. Sebab tu kita adakan sukan Rise Up ni di setiap daerah untuk kita mencari bakat-bakat untuk sukan trust ni, memanah, swimming. Sebab kita tak boleh mengharapkan mana yang dah ada depan mata je. Kena cari juga. Kita kena turun padang. Dan dalam macam sama juga kita wujudkan jurulatih peringkat daerah. Cikgu sekolah lah kebanyakan dia. Sebab bila ada jurulatih ni dia lagi faham dan dia lagi nampak atlet-atlet yang dirasakan perlu diangkat. Itu dia adakan sukan Rise Up Games ni. So dekat situlah kita punya pencarian kolam kita supaya kolam kita ni lagi besar. Dan mengikut maklumat kita pun kita ada lebih kurang dalam 1,000 lebih atlet kita yang sedang meningkat naik ni lah. Tapi disebabkan umur penyertaan sukma ni 16 hingga 21 tahun, jadi tempoh matang dia tu kita kena jaga dia sekarang lah. Sebab tu saya cakap Cik Azman, jadi bila ada sukan-sukan yang tidak melibatkan sukan-sukan pilihan ni, kolam kita besar. Jadi siapa tuan rumah pun kita tak kisah. Apa benda, apa tu law dia nak guna. Betul. Atau game yang dia nak. Betul Cik Azman. So kita punya tactical kita melihat dari situ dah. Dan satu lagi Cik Azman, macam Cik Azman kata tadi, kita punya thinking athlete ni. Okey, thinking athlete ni kita nak mewujudkan suasana kita guna atlet ni 16 hingga 20 tahun. So bila habis rumah kita tak nak biarkan dia macam tu. Sebab kata orang lah, bila time sukan kita kerah dia betul-betul. Dah habis rumah kita biarkan dia je. Habis madu sepah. Habis betul. Sebab mungkin lepas sekolah kawan-kawan dia masuk universiti. Dia tak, dia pergi kayu basikal training. Siang malam angkat berat. Sebab 18 hingga 21 kan time-time kawan-kawan dia pergi masuk universiti. Pengorbanan dia orang. Itu pengorbanan yang orang tak nampak tau. Betul. Jadi Majlis Sukan Negeri dan kita juga berterima kasih lah pada kita punya Yang Amat Menteri Besar kerana telah meluluskan peruntukan untuk kita mewujudkan kerjasama dengan UTM ni. So kita ada kursus peringkat diploma dan juga ijazah untuk atlet-atlet sukan kita ni. Dan kita pun telah sign MOU dengan pihak UTM. Requirement untuk atlet ni bukan hanya requirement dari sudut subjek, pencapaian sukan yang boleh dia kelayakan dia untuk dia masuk ke universiti ni. Sebab kita kena ingat universiti pun ada sukan universiti dia juga. Ya, betul. Dan universiti pun nakkan nama dia juga. Betul. Jadi kat situlah kita gunakan kaedah tu untuk kelonggaran kemasukan ke universiti ni menggunakan kelebihan pencapaian atlet dia. So kita dah sign dengan pihak UTM. Jadi atlet-atlet kita ni kita faham 18 hingga 21 ni kita gunakan dia. Habis je sukma, universiti tu terbuka untuk dia. Dan kemasukan tu memang di bawah Majlis Sukan Negeri Johor dan dia dalam bentuk beasiswa je Cik Azman. Beasiswa? Atlet Johor. Atlet Johor ada beasiswa tau. Okey, itu kita nak wujudkan suasana tu lah. Jadi atlet ni dia tak terasa dia terabai. Betul. Jadi sebab the real stakeholder Cik Azman bukannya Majlis Sukan Negeri Johor, bukannya jurulatih, tapi mak bapak ni yang kita kena jaga juga. Kuat mana pun atlet tu kalau mak bapak dia kata no, tak boleh main. Tak boleh ke rumah. Jadi kat situlah kita nak wujudkan suasana atlet ni lepas sekolah main sukan, kita dah ada ruang untuk dia sambung belajar melalui program UTM dengan Majlis Sukan Negeri Johor ni juga. Ya, kadang-kadang saya tengok apa tu mak bapak ni bukannya dia larang anak dia bersukan, tapi sampai satu tahap dia takut benda ni macam
sorry to say tak ada masa depan. Dia Betul. tak kejar ke akademik. Betul. Nanti umur dah berapa susah nak cari kerja kan. Betul. Tapi dengan program macam gini, saya pun baru tahu benda ni, which is pada saya bagus lah. So, at least kita punya atlet ni tak keciciran. Betul je. Dari sudut apa tu akademik. So kita ada atlet yang strong dari sudut physically, mentally dan dari sudut akademik. Betul je Azman. Sebab tu saudari Fariha Razak, sekali lagi Fariha Razak tu saya cuba tarik di perhatian di sini sebab dia bukan hanya seorang atlet yang baik. Dia pengacara juga Cik Azman rupanya dan terbaru dia penyanyi Cik Azman Bolehlah panggil dia. Boleh, okay. nanti kita panggil dia. Dan dia merupakan pemegang ijazah dan anugerah diraja UTM Cik Azman. Rasa MDJ kena panggil lah. Boleh Tuan Director insya-Allah. Tapi hantar surat pada MSN dulu. Hantar surat pada SM dulu. Mana boleh. Jadi kita nak wujudkan suasana yang atlet-atlet muda ni besok dah besar nak jadi macam kakak Fariha. Complete package. Complete package. Saudara Syah Firdaus pun sama. Dia datangnya daripada Sukma. Sekarang ni dia Olympian Cik Azman. Paling tinggi. Olympian. Orang Johor, orang Muar. One more Olympian Olympian. I cannot brain this man. Betul. Jadi ada. Sebab tu bila kita dah wujudkan suasana media, jadi atlet-atlet muda ni, jadi bila kita buat camp, kita jemput kita punya sport connoisseur ni, atlet-atlet ni terasa one day I want to become like Fariha, one day I want to become like Syah Firdaus, saudara Farhan for example. Betul. My brother tu. Betul. So jadi kat situlah kita boost spirit atlet ni dan kita pun baru melancarkan alumni alma mater untuk Sukma Johor. Jadi dia orang ni bangga lah, dulu dia pernah main Sukma walaupun dah umur 40, dulu dia pernah main Sukma. So kita wujudkan persatuan alumni Sukma. Sebab alumni ni bukan mesti je. So di Majlis Sukan Johor kita wujudkan Sukma alumni untuk atlet Johor. So kita adakan gathering, kita akan bincang, berbual, dinner mungkin. Mungkin ni salah satu cara apa tu MSN Negeri Johor untuk menghargai jasa betul, dia ni. Betul je. Sebab kalau kita lihat suasana sekarang ni Cik Azman, budak-budak ni dia tak kenal Elon Musk, Mark Zuckerberg ni tak kenal. Tak Ronaldo, Messi. Ya, betul. Tak Messi, Ronaldo. Anak saya pun sama. Betul. Betul. So maknanya sukan ni dah level lain lah Cik Azman. Dia dah boleh influence somebody. Betul. Sebab kita kena ingat Cik Azman, everyone can read but not everyone can run, you know. Setuju. Jadi bila adanya contohlah anugerah belia ni, saya lah di MSN ni akan cuba naikkan saya punya atlet ni. Pandai, you know, dari segi pendidikan, kerjaya dan bersukan. Sebab bersukan ni Cik Azman, dia secara automatik dia akan jaga lifestyle dia. Bangun pagi, pergi gym. Disiplin, betul. Sebab tu dia panggil thinking athlete tu. Makan, jaga, tidur lambat tak boleh. So suasana tu yang mewujudkan the thinking athlete tu. Jadi kelebihan orang bersukan ni, atlet ni, banyak kelebihan dia. Banyak kelebihan. So suasana tu lah kita nak wujudkan di Majlis Sukan Negeri Johor ni. So dan MSN ni kita nak jadikan dia sebagai satu tempat, it's a fun place to work with. Sebut MSN Johor ni semua macam Allah. Macam malam ni training stress ke apa. So bila kita nak wujudkan suasana ni, jadi atlet kita or even kita punya coach or even kita punya persatuan ni, kita bekerjasama lah. So suasana sukan di Negeri Johor ni jadi lain. Sebab tunya adanya kalau Cik Azman perasan dalam ucapan Yang Amat Berhormat, dia jadikan Johor ni sebagai sport powerhouse. Johor baru sport city. Sebab sukan di Negeri Johor ni kalau buat je mesti jadi. Sekarang baru saya faham kenapa Datuk Menteri Besar cakap pasal benda ni bila Bos Mac dah terangkan all this plan. Yelah, ikutkan banyak lagi plan, tapi takkan kita nak cakap semua, bahaya. Kan. Perancangan kita mana, rahsia. Tapi at least dengan sikit-sikit info ni, saya rasa benda possible. Which is memang possible sebenarnya kalau dah tahap macam gini ni. Sebab untuk makluman Cik Azman, kita punya fasiliti sukan, untuk venue sukan kita ni banyak yang bertaraf antarabangsa. SSI memang nombor satu lah. Tak boleh nak cakap apalah. Kita ada Lakin, kita ada kolam renang MPJB, and then Lakin Arena. So fasiliti sukan kita memang terbaik. Dan kita ada velodrome Cik Azman. Antara negeri-negeri yang ada velodrome selain daripada federal lah kan. So kita ada kita punya own velodrome. So kita nak wujudkan Johor Bahru Sport City ni, so kita akan anjurkan event-event bertaraf antarabangsa. So insyaAllah kita pun tengah berbincang dengan jenama-jenama yang besar ni, which is saya tak boleh nak beritahu sekarang lah.
Dan kita adakan kita punya sukan maraton, basikal, dan mungkin selepas ni kita punya STL di Johor Bahru. Dan mungkin netball Super League kita yang di Bukit Kiara tu di Johor Bahru. Jadi perancangan tu masih kita nak wujudkan suasana sukan tu lah. Jadi kita pun tak nak highlight Majlis Sukan Negeri Johor ni kita fokus Sukma je, tak. Sebab tugas kita nak sukan di Negeri Johor ni. Maknanya rakyat Johor, bangsa Johor ni bersukan je, Azman. Ya, sebab ni pun tahun melawat Johor nanti 2026. Betul. Kita tengok Johor pun memang nak jadi hub pelancongan. Betul. Lepas tu at the same time macam apa tu Bos Mai cakap tadi, kita nak kejar status sport powerhouse di Malaysia. Betul. Kita pernah jadi tuan rumah apa benda dia sebut letap letap betul kan saya sebut kan nanti yang hilang lidah bugis kan susah. Lepas tu Iron Man kat Desaru kan semua dah level international kan, terbangsa punya event. Jadi lepas ni apa plan dekat Johor? Okey, Sukma kita bulan 8. Okey. So insya-Allah kita dalam bulan 6 ni kita akan ada benda perkara ni pun telah diangkat di dalam kita punya bajet tahun ni. So kita akan adakan kita punya Maybank Cycling Championship. Maybank je Azman di Johor. Jadi saya amat berterima kasih lah kepada Amat Menteri Besar kita kerana dalam mewujudkan suasana pelaburan masuk dan juga banyak organizer sukan yang nak buat di negeri Johor ni. Sebab dia tahu Johor ni bila buat je jadi je. Jadi mesti jadi punya. MDJ ni buat jadi. InsyaAllah. Meh dengar hojab ni pun buat jadi. Jadi suasana tu di negeri Johor ni memang sebagai contoh lah baru ni kita punya Anugerah Sukan Johor. Ya betul. Dan kita pun dapat terima orang kata feedback, komen kan. Dah macam AGL je Azman. Itulah tengok wow dia punya everything semua memang high class kan. High class. So maksudnya di situ kita boleh ambil pendekatan bahawa sukan di negeri Johor ni dia standing jugalah di tempat-tempat yang orang kata antarabangsa lah, level-level antarabangsa lah. Dia sukan bukan sekadar sukan saja. Betul. Dan kita nak wujudkan suasana sport tourism tu pun penting juga betul. Sebab sukan ni melibatkan pelancong daripada negeri luar, ambil atlet daripada negeri luar. Betul. So secara tak langsung dia dah dapat spark industri pelancongan di negeri Johor ni sendiri. Membantu juga apa tu dari sudut ekonomi ke apa kan in long term kan. Betul. Jadi banyak poin yang kita dapat hari ni dan hujung-hujung podcast ni mungkin Bos Mike boleh kongsikan apa harapan Bos Mike dekat bangsa Johor. Lagi-lagi menjelang sukan apa tu Sukma Sarawak nanti, apa harapan you? Okey Cik Azman untuk our key responsibility dalam Majlis Sukan Negeri Johor ni is to develop athlete for Sukma. Itu memang dah tertulis lah dalam kita punya perlembagaan. Jadi saya berharap lah rakyat negeri Johor terutamanya dan juga atlet-atlet kita terutamanya, if you want to become a champion again, you have to train like a champion, you have to think like a champion, and you have to act like a champion. Because champion doesn't wait for you. You need to chase it. Kita kena kejar champion tu. If you cannot fly, you have to run, Jasmine. If you cannot run, you have to walk. If you cannot walk, you have to crawl, Jasmine. Whatever it takes. And satu pesan saya pada kita punya atlet-atlet kita ni, don't just be a good athlete but be a good person. Itu. Ini dia lebih kepada pembangunan secara holistik. Betul je. Macam saya cakap lah, if you can control your mindset, you can change everything. Setuju. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bos Mike kerana sudi hadir dan berkongsi banyak benda yang terima kasih, menarik pada saya, sebab saya tak sangka kita punya planning sukan ni memang terlalu elaborate dan efektif tahap macam gini. Jadi sekali lagi terima kasih kerana datang ke Mehdoh Ngajap. InsyaAllah nanti akan ada masa ke apa kita jemput lagi ataupun kita ada sesi perkongsian lagi ke apa. Boleh Cik Azman. So saya pun di pihak Mesian pun saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan sekali lagi untuk pendengar-pendengar kita, so sila follow, like dan share page MDJ. Dan Meh Dengar Jap ni memang tak lama lagi ni viral lah Cik Azman. So insyaAllah. So itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Thank you so much. Jangan lupa tonton podcast Meh Dengar Jap ni di YouTube, Spotify, Media Channel Johor. Dan jangan lupa seperti mana Bos Mike cakap,
follow apa tu platform MDJ ni di Facebook, Instagram, whatever semua. Korang pun jangan lupa komen apa yang korang nak tanya tentang Johor ni lah, atau benda berkaitan apa-apa je lah. Komen di bawah, saya akan kumpulkan, saya akan tanyakan pada orang yang sepatutnya. Jadi setakat itu saja. Saya Azman Naim dan Saya Boss Mike. Boss Mike. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Jumpa lagi di Meh Dengar Jap.